jemput cikgu dulu ya. Cikgu ni superwoman ya, cikgu ni semua kerja dia buat ya. Jadi mungkin kita boleh dengar cikgu untuk hidupkan speaker. Cikgu lah. Ya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sempat bersama dengan kita walaupun busy. Alhamdulillah, syukur dapat jumpa. Alhamdulillah. Boleh tak cikgu kongsi sikit pengalaman cikgu guna Falipik Lifeline ke cikgu guna apa? Okeylah, saya minta maaf saya kira tak buka video tau, tak buka kamera. Boleh ya? Apa? Boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, terima kasihlah Kak Rina dengan bos Apis atau bos Nick. Okey, sudi menjemput saya lah kiranya untuk memberi feedback daripada saya ambil Lifeline ni. Okey, jadi tak perlulah saya nak bercakap panjang, kita direct sahaja kepada apa yang hendak dikongsi. Okey, pertamanya untuk makluman semua, saya mengambil produk Lifeline ni iaitu khabar yang dalam botol tu. Okey, untuk pengetahuan juga, okey, saya sentuh sedikit sejarah kesihatan diri saya. Okey, bermula saya rentitkan sejarah kesihatan saya yang tidak begitu bagus lah. Okey, saya dah 2 kali dah buat major operation, iaitu pada tahun 2014 dan 2018. Okey, dalam jangka masa tempoh tersebut kesihatan saya tu cukup tidak bagus lah, tidak baik. Okey, walaupun saya dah baik, dah pulih daripada pembedahan tersebut, namun dia punya untuk nak kembali kecergasan diri, kesihatan saya, sebab saya mengajar. Bila saya mengajar, semua maklumlah bahawasanya seorang cikgu ni dia akan bergerak, maknanya dia akan bergerak naik tangga, turun tangga. Okey. Jadi sebelum saya berjumpa dengan produk Lifeline ni, saya tak amalkan apa-apa produk lah, sebabnya selepas saya operation, saya dah jadi saya jadi macam dah serik sebab saya pernah mengambil satu produk, tak perlulah saya nak nyatakan. Okey, untuk pengetahuan, setiap produk tu bagus sebenarnya, tetapi bagus sekiranya individu tersebut tidak mengalami sebarang penyakit. Macam saya tidak tahu bahawasanya saya dah memegang tumor stage 4 selama 5 tahun. Bila saya mengambil produk tersebut, dia menjadi pemangkin, mengaktifkan lagi sel tumor saya. Okey, jadi 2014 tu lah saya mengalami demam yang teruk. Okey, jadi terpaksa buat pembedahan, iaitu major operation. Buah pinggang saya terpaksa dibuang, walaupun saya bukan sakit buah pinggang, tetapi sebab tumor tu berada pada buah pinggang, jadi tak dapat nak menyelamatkan buah pinggang saya. Okey, itu yang 2014. Okey, pergi pula kepada 2018. Okay, selepas 2014 tu saya meneruskan kehidupan seperti biasalah. Cuma saya amalkan pemakanan sunnah. Saya tidak mengambil sebarang suplemen lain. Okey, jadi saya amalkan ambil makanan sunnah seperti kurma, madu, habatus sauda. Yang habatus sauda tu saya minum bukan yang dah ekstrak dalam tablet ataupun dalam bentuk kapsul. Saya minum yang pure, yang minyak tu. Saya minum yang tu. Okey, jadi 2018 saya diuji lagi dengan sakit, di mana saya terpaksa mengalami melakukan pembedahan kali yang kedua, major operation. Okey, jadi major operation tersebut berjaya. Namun begitu, selepas pembedahan,
saya mengalami komplikasi dari aspek paru-paru ada jangkitan kuman. Di situlah saya diuji lagi. Maknanya saya punya kesihatan saya cukup tidak begitu baguslah. Maknanya melibatkan paru-paru. Seperti ibarat kata saya dah mengalami proses di mana melibatkan paru-paru, saya terpaksa dibekalkan dengan oksigen sebesar-besarnya. Jadi saya boleh cuba selami perasaan dan keadaan umat orang yang dah mengalami ditimpa dengan musibah ujian COVID. Dia lebih kurang sama je saya rasa. Sebab bila saya berada dalam situasi tersebut, saya dapat rasa bahawasanya memang kita tak ada dah harapan. Betul saya cakap, seolah-olah macam kita dah nak pergi dah. Sebab kita melibatkan paru-paru, cukup lemah untuk kita nak bernafas. Tetapi Allah masih sayangkan saya panjang umur lagi. Okey. Jadi 2018 saya lalui, syukur Alhamdulillah sehinggalah saya pertemukan jodoh saya ni bertemu dengan love line ni khabar, di mana suami saya telah membeli dan menyarankan agar saya menggunakannya. Tapi pada peringkat awal tu terang saya cakap, hati saya ni berat untuk menerima produk. Tetapi tak tahu bagaimana Allah buka pintu hati saya tu, walaupun benda tu dia dah beli lama, tapi saya tak ambil, tak sentuh, tak makan, tak apa pun. Okey, jadi bila saya mengambil produk tersebut, peringkat awal memang saya mengalami dia punya simptom-simptom yang menyebabkan saya rasa saya tak nak makan khabar. Okey, tapi saya kuatkan semangat saya juga. Okey, saya makan, saya stop. Sebab kenapa saya tak nak? Peringkat awal. Peringkat awal saya tak nak sebab bila saya makan, saya rasa jadi badan saya ni macam saya pening. Saya mengantuk, saya nak tidur. Saya jadi rasa macam pening lah, terhuyung-hayang rasa. Saya cakap kat suami, kenapa jadi macam ni, tak nak lah. Tapi dalam tak nak sebenarnya saya meneruskan juga, saya stop. 2 hari saya stop, saya ambil lagi kali kedua. Tapi simptom yang sama juga berlaku. Okey, saya kata tak apalah, mungkin ni adalah satu tindak balas daripada produk tersebut. Okey, saya stop, saya teruskan lagi kali yang ketiga. Alhamdulillah selepas kali ketiga tu, saya rasa satu perubahan yang cukup besar dalam diri saya, di mana seperti bos ni cakap lah, saya ni macam-macam kerja saya buat, saya minat di dapur. Jadi saya suka masak, tu hobi saya daripada muda. Saya masak itu, saya masak ini. Tapi walaupun dalam keadaan kesihatan saya yang tidak begitu bagus, tapi saya dapat energi, saya dapat kekuatan dari segi kesihatan tu. Maksudnya saya rasa lebih bertenaga. Dan dalam masa yang sama saya menguruskan kelas PDPR. Lepas tu bila semua tahu kan PDPR ni secara tak langsung cikgu pun mengalami kadar stres yang cukup tinggi lah, berhadapan dengan situasi anak-anak murid yang tidak menyertai kelas dan dengan bahan-bahan dan juga dari aspek pentadbiran daripada sekolah itu ini. Tapi Alhamdulillah di situ saya rasa satu keajaiban lah. Saya rasa saya boleh menguruskan emosi saya. Saya rasa berada stres saya tu tak adalah tertekan sangat. Jiwa saya tu happy. Yang tu saya dapat rasa. Energi saya dapat, stres saya rasa saya dapat kurangkan stres. Saya rasa happy, saya rasa ceria. Tu yang saya dapat melalui daripada saya peringkat awal tu khabar, saya kata Allah khabar ni kenapa jadi menyebabkan saya ni rasa pening, saya rasa itu, saya rasa ini. Tapi bila kali ketiga saya tuliskan, dah nampak dah dia punya perubahan tu, kesan tu. Walaupun saya tidur tak cukup, saya bekerja daripada pagi sampai petang dengan menguruskan itu dan ini. Alhamdulillah dengan kesihatan saya, dengan saya yang mempunyai buah pinggang yang satu, jadi saya dapat rasa nikmat kesihatan tu lebih berharga. Jadi daripada situlah maka saya yakin dan memang sebab
saya sendiri yang rasa testimoni tu atas diri saya sebab saya makan benda tu. Saya jadi hakim kepada diri saya sendiri bab kata bos ni dengan Kak Rina. Betul. Yes. Terima kasih. Yes. Pengetahuan juga, since saya mengalami pembedahan 2014 tu, jadi buah pinggan saya ni bacaan gula tidak boleh dibaca peringkat awal. Jadi rentetan daripada situlah saya mengalami diabetik. Tapi diabetik saya tu peringkat awal lah, bukan kata secara serius. Tapi saya dengan hospital kiranya tak boleh skip lah, maknanya sentiasa ada follow up dengan hospital. Okey, jadi untuk pengetahuan juga, bila saya mengambil khabar ni, saya sendiri-sendiri, tapi kalau tahu dekat doktor mesti dia marah. Saya dah skip dah, saya tak ambil ubat, saya makan khabar sahaja. Bila saya cek insulin, saya ada cek insulin tu, bacaan gula saya dalam 6.7. Biasanya kalau yang orang dah diabetik baca 6.7, 7 tu kira normal lah pada yang diabetik. Yang tu yang nampak. Jadi saya dapat di sini 3 lah. Saya dapat badan saya jadi sihat, cergas, walaupun tidur tak cukup. Kalau dulu tidur seolah-olah macam baby. Tapi penat juga rasa. Lepas tu yang keduanya dari segi emosi, saya rasa tenang. Maknanya tak ada kita rasa tertekan. Jiwa kita tu happy lah, maksudnya kita rasa cool saja. Tak cepat nak stres. Tak marah. Tak cepat nak marah Kak Rina. Kalau ada dalam kelas pun dengan budak-budak, okay, kita enjoy je. Dapat rasa nikmat tu, rasa macam kita muda. Sebab saya rasa bukanlah dengan umur kita, lepas tu pengalaman kerja saya sebagai cikgu, cikgu dulu berbeza dengan sekarang. Saya dah nak masuk 21 lebih dah lah saya mengajar. Maknanya kita dapat rasa bila benda tu, bila emosi kita stabil, bermula dengan emosi, jadi banyak benda yang memberi manfaat pada diri kita. Lepas tu mungkin hormon-hormon dalam badan ni dah dibaiki rasanya kot dengan mengambil Lifeline ni, khabar ni. Yang tu saya rasa. Dan yang ketiga, bacaan gula saya lah. Jadi bacaan gula saya, maksudnya tak ada kalau dulu sebab saya jadi saya cuba menjadi kita mengenali badan kita. Okey, saya tinggalkan ubat hospital. Saya nak tengok macam mana dengan mengambil khabar ni, adakah benda tu reduce atau tidak bacaan gula saya, sebab saya ada jadual. Saya akan sentiasa ambil Kak Rina bacaan gula saya tu. Jadi di situ saya boleh nilai lah, saya boleh tahu lah bahawasanya bila kita mengambil khabar ni secara on time, 3 kali sehari, lepas tu kita ambil bacaan gula tu, memang betul lah, berkesan lah. Maknanya keberkesanan tu memang ada, memang jelas sebab saya cek gula saya. Jadi bila saya makan khabar, ambil ubat, dia lagi cepat. Mungkin lepas ni saya pergi follow up dengan doktor. Doktor kata, okay, you tak payah dah makan ubat. InsyaAllah. Tanya doktor dululah. Ya. Ya, betul. So maknanya itu sajalah perkongsian daripada saya, Kak Rina. Terima kasih.